Bayangkan Anda adalah pengundi Sabah menjelang pilihan raya negeri ke-17. Seminggu sebelum penamaan calon, muncul dakwaan mengejutkan. Gabungan Rakyat Sabah GRS dikatakan menawarkan 23 kerusi kepada Pakatan Harapan PH untuk ditandingi. Bagaimana reaksi pemimpin GRS? Apakah motif sebenar di sebalik dakwaan itu? Siapa pula yang memilih untuk keluar daripada koalisi? Dan apa maksudnya bagi barisan politik Sabah? Saksikan pendedahan penuh di video ini, dan selepas itu mari kita bersama analisis sudut pandang yang jarang disentuh dalam arus berita harian. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Kali ini kita akan mengulas satu berita yang dipetik daripada FMT Free Malaysia Today bertajuk "Masih ditepis dakwaan GRS mahu tawar PH 23 kerusi". Kisah ini bermula apabila Parti Solidariti Tanah Airku STAR membuat dakwaan bahawa GRS telah menawarkan 23 kerusi kepada PH dalam rundingan kerusi menjelang pilihan raya negeri Sabah akan datang. Dakwaan itu dilontar sebagai salah satu alasan STAR mengambil keputusan untuk keluar daripada GRS dan bertanding secara solo. Namun, GRS pantas menyangkal dakwaan itu. Menurut laporan Free Malaysia Today, FMT, Setiausaha Agung GRS, Datuk Seri Masidi Manjun, menegaskan bahawa rundingan kerusi belum muktamad dan oleh sebab itu tiada tawaran rasmi sebanyak 23 kerusi dibuat kepada PH. Beliau menyatakan bahawa GRS merancang untuk bertanding 55 daripada 73 kerusi yang bakal diperebutkan dan sebahagian baki iaitu 18 kerusi diperuntukkan kepada PH. Masidi menambah, perkara 23 kerusi itu mungkin merujuk kepada jumlah yang diminta PH dalam rundingan, tetapi bukan jumlah yang ditawarkan GRS sendiri. Masidi juga membantah pandangan STAR bahawa PH hanya wajar mempertahankan 7 kerusi sedia ada. Beliau menegaskan bahawa dalam kerjasama tulen, satu pihak harus melayan rakan kongsi sebagai sahabat, tidak semata memperuntukkan hak minimum kepada PH. Lebih lanjut, beliau menyeru semua pihak agar cool down dahulu supaya keputusan lebih rasional dapat dicapai. Sebelum itu, Ketua Penerangan STAR Anwar Ghani mendakwa bahawa tawaran 23 kerusi itu sebagai satu beban berlebihan dan bertentangan dengan aspirasi rakyat Sabah. Beliau menyebut dakwaan itu sebagai justifikasi ke atas keputusan STAR menarik diri daripada GRS dan bertanding solo demi menghormati sentimen akar umbi. Menurut Anwar, STAR hanya bersetuju agar PH mengekalkan 7 kerusi semasa mana-mana tuntutan melebihi jumlah itu dianggap keterlaluan. Dalam perkembangan berkaitan, STAR dan Parti Maju Sabah SAPP telah mengisyaratkan untuk keluar daripada GRS dan bertanding menggunakan logo parti sendiri dalam PRN17. GRS bertindak lebih tegas dengan menyatakan bahawa keanggotaan STAR dan SAPP secara automatik terbatal apabila kedua-dua parti memilih menggunakan logo sendiri dalam pilihan raya. GRS menyebut bahawa presidennya, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan STAR dan Datuk Seri Yong Teck Lee SAPP telah menyuarakan hasrat tersebut dalam mesyuarat Majlis Presiden GRS yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Dalam kenyataan media, GRS menyebut keputusan memenai kerusi antara GRS dan PH sebelum ini dianggap sebagai kerangka bersama
dan mana-mana parti yang ingin menolak perjanjian tersebut dianggap keluar dari koalisi. Mesyuarat GRS dikatakan berjalan dalam suasana harmoni dan konsultasi dengan semangat ikhlas dan terbuka. Beberapa penganalisis politik menyebut bahawa keputusan STAR dan SAPP untuk keluar mungkin memberi manfaat besar kepada GRS dalam menghadapi PRN17. Tanpa perlu berbincang terlalu rumit dengan rakan komponen yang kini keluar, GRS dapat menyusun strategi sendiri dengan lebih bebas. Walau bagaimanapun, keluar atau tidaknya STAR dari GRS juga diulas agak kritis. Seorang pensyarah Universiti Malaysia Sabah menyebut bahawa pendirian Sabah Only STAR mungkin melemahkan akses kepada sumber dan sokongan persekutuan. Untuk konteks yang lebih luas, sejak PRN Sabah 2020, GRS telah membentuk kerajaan selepas kejayaan tipis, dan dalam kerajaan negeri hari ini, PH sudah menjadi sebahagian daripada gabungan tersebut setelah krisis BN di Sabah. Maka, rundingan kerusi antara GRS dan PH bukanlah pertama kali berlaku dalam senario politik negeri tersebut. Ia adalah kelangsungan daripada dinamik peralihan kuasa dan perpaduan pakatan. Dakwaan 23 kerusi itu bukan semata angka kosong. Ia mencerminkan kepentingan menyeimbangkan kuasa dalam koalisi. Jika PH benar-benar diberi peruntukan kerusi yang tinggi, ia boleh dianggap sebagai langkah strategik untuk menarik sokongan nasional dan menstabilkan pengaruh PH dalam Sabah. Sebaliknya, jika GRS menolak angka itu atau menyebut ia hanya cadangan, ia mungkin menjaga persepsi bahawa Sabah hendak dikuasai oleh entiti tempatan, bukan campur tangan Malaya. Dalam sejarah politik Sabah, kita pernah melihat kes di mana parti tempatan memilih untuk menolak kewujudan pakatan luar kerana bimbang kuasa pusat akan menghisap hak negeri. Contohnya, semasa era pembentukan Parti Bersatu Sabah (PBS) pada 1980-an, identiti Sabah sebagai negeri berhak menetapkan dasar sendiri sering ditekankan. Namun, sepanjang dekad ini, kenyataan bahawa kerjasama bersama Parti Persekutuan tetap perlu demi kestabilan kerajaan negeri juga menjadi realiti politik. Begitulah perjalanan dakwaan 23 kerusi GRS kepada PH, satu angka yang menjadi petunjuk utama dalam siapakah yang akan berdiri bersama siapa dalam PRN Sabah. Sama ada ia benar tawaran, permintaan, atau sekadar strategi diplomasi politik, ia mencerminkan betapa pentingnya rundingan kerusi dalam koalisi politik. Keputusan STAR dan SAPP untuk keluar menambah lapisan kompleks kepada teka-teki ini. Kami ingin tahu pandangan anda. Adakah kerjasama antara parti tempatan dan nasional wajar diadakan dengan syarat membenarkan rundingan kerusi secara bebas? Atau sekiranya situasi semasa lebih sesuai jika parti negeri menolak segala bentuk tawaran kerusi dari luar demi menjaga kedaulatan negeri? Adakah tindakan STAR akan merugikan mereka atau sebaliknya memberi identiti yang kuat di kalangan pengundi Sabah? Tinggalkan komen anda di bawah untuk kita bincangkan bersama. Jangan lupa tekan like jika anda suka pembahasan sebegini dan subscribe supaya anda tidak terlepas deep dive politik Sabah seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan semoga kita semua terus berfikir secara kritis demi masa depan politik negeri kita. Sekian, kita jumpa lagi.